Hai, Assalamualaikum. Semua sihat hari ni? Sihat, Alhamdulillah. Baik, hari ni kita nak sambung belajar membina mockup atau model berdasarkan project brief. Okay, kita tengok. Okay, sebelum tu kita kena tahu proses pembinaan ada dua. Okay, sebelum kita nak buat apa-apa, okay, dia ada dua. Okay, yang pertama adalah mockup, yang kedua adalah model. Kita tengok apa tu mockup. Okay, mockup adalah model olokan ataupun palsu yang dibuat sebelum menghasilkan model sebenar. Okey, tak apa, kita tengok contoh. Okey, dia ada rupa, bentuk dan warna dan tidak berfungsi. Okey, itu adalah mockup. Okey, kalau model adalah model blok sebenar yang dihasilkan secara berskala atau saiz sebenar. Dia ada rupa, bentuk dan warna. Okey, dan dia ada dua jenis. Okey, model ni ada dua jenis. Yang pertama separa berfungsi, yang kedua adalah berfungsi sepenuhnya. Okey. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama adalah mockup. Tadi cikgu dah terangkan sikit kan. Okey, mockup tu adalah model olok-olok ataupun palsu yang dibuat sebelum menghasilkan model sebenar. Okey, kamu tengok contohnya. Contohnya kamera, contohnya kasut, kemudian kereta. Ni adalah model olok-olok. Okey. Dia ada rupa, bentuk dan warna. Okey, dia ergonomik, dibuat ikut saiz ataupun tanpa ukuran sebenar. Okey, apa maksud ni? Contohnya, kalau produk kecil. Okey, contohnya kamera dengan kasut. Dia kecil kan? Dia produk kecil. Okey, jadi kalau kamu nak buat mockup, kamu kena ikut saiz sebenar sebab dia kecil kan? Okey, produk yang sebenar pun dia kecil, kamera kan? Kecil kan? Jadi kamu kena ikut saiz lah kalau kamu nak buat mockup. Saiz sebenar. Okey. Kalau produk besar contohnya kereta. Okey, kereta kalau kita nak buat mockup, takkan kita nak buat yang besar terus. Betul tak? Jadi kita buat tanpa ukuran sebenar lah. Okey, kita buat yang saiz kecil dulu. Okey, boleh faham ya? Tu adalah mockup. Okey, kita tengok. Okey, jenis bahan yang boleh digunakan untuk membuat mockup adalah cardboard, plastisin, kayu, polystyrene, foam dan dawai kasar. Okey, tengok rupa dia macam mana. Tengok kat sini. Dawai kasar. Okey, pernah tengok tak dawai kasar? Dawai kasar ni kita boleh jumpa dalam eksperimen. Okey, eksperimen kita guna dawai kasar. Okey, ada dekat Bunsen burner tu kan. Tu adalah dawai kasar. Yang kedua polystyrene. Dan plastisin, mesti kamu pernah main kan plastisin. Okey. Dan cardboard, foam ni pernah tengok? Yang kita cucuk-cucuk bunga tu kan? Tu adalah foam. Kemudian kayu. Okey, pemilihan bahan bergantung kepada bahan yang mudah dibentuk. Okey, boleh juga guna, kalau nak buat mockup, guna bahan-bahan selain dekat sini. Contohnya, kertas, surat khabar. Tengok tadi surat khabar untuk buat kasut kan? Kemudian bubble wrap. Bubble wrap pun boleh guna. Contoh kamu nak buat pencil case. Pencil case boleh buat guna bubble wrap sebab dia mudah dibentuk. Okey. Kemudian kedua adalah model. Model tu adalah model blok sebenar yang dihasilkan secara berskala atau saiz sebenar. Ini adalah maksud model. Kemudian dia ada rupa, bentuk dan warna. Ada dua jenis. Okey, separa berfungsi dan berfungsi sepenuhnya. Apa tu separa berfungsi? Apa itu berfungsi sepenuhnya? Okey, kita tengok. Model separa berfungsi ni dikenali sebagai model blok. Okey, model blok. Dan dia dihasilkan secara berskala atau saiz sebenar. Okey, tak apa. Kejap lagi kita tengok contoh untuk model separa berfungsi. Okey, dan bahan dia tak semestinya kita guna bahan sebenar. Tapi ada beberapa komponen pada model tu dia dapat berfungsi seperti produk sebenar. Okey, maksudnya dekat sini model separa berfungsi ni dia 50% function. Macam tu, okey. Dan model berfungsi sepenuhnya 100% function. Okey. Kita tengok dia dibina menyerupai objek sebenar dan dibina menggunakan bahan dan kaedah cantuman sebenar. Okey, dia berfungsi ikut tujuan sasaran. Okey, kita tengok contoh dia. Tengok model separa berfungsi maksudnya dia 50% function kan? Cikgu cakap tadi. Tengok okey kat sini.
contoh dia mesin jahit. Okey, boleh tengok warna pink ni, mesin jahit yang dijadikan model seberfungsi sebagai mainan kanak-kanak. Okey, yang ni dia adalah separa berfungsi. Dia bukan 100% berfungsi ya. Sebab dia dijadikan model mainan kanak-kanak. Okey, jadi kanak-kanak dia boleh merasalah macam mana cara bermain mesin jahit macam tu. Okey. Yang kedua, contoh dia penyeduhan pagas. Okey, vacuum sebagai berfungsi yang menjedut sampah menggunakan kuasa bateri. Okey, yang kedua boleh tengok penyedut pagas ataupun vacuum. Okey, kedua-dua ni menggunakan kuasa bateri. Okey, sebab tu kita panggil dia model separa berfungsi. Okey, kalau model berfungsi sepenuhnya tu macam mana? Okey, berfungsi sepenuhnya tu adalah dari segi pergerakan dan kawalan arah. Maksudnya model ni, contohnya kereta ni, boleh tengok kan kereta ni, ataupun kamu sendiri ada dekat rumah, dia memang 100% function. Okey, dia boleh bergerak, kita boleh kawal dia. Yang ni adalah dia boleh berfungsi sepenuhnya lah. Okey, kita boleh kawal sendiri, dan dia boleh bergerak. Okey, dia sama macam kereta yang sebenar. Tapi ni untuk mainan kanak-kanak. Okey, boleh faham ya? Okey, kemudian kita tengok pula alatan dan bahan untuk cantuman mockup atau model. Okey, yang pertama adalah pistol perekat panas ataupun kita panggil dia hot glue gun. Okey, yang ni kamu pernah guna tak? Ataupun parents kamu pernah guna kan? Okey. Okay, dia guna bekalan elektrik untuk operasi. Kemudian bahan yang sesuai untuk guna alat ni adalah plastik, mounting board, dan cardboard. Yang kedua, perekat kayu. Perekat kayu ni mestilah digunakan untuk kayu kan? Dia guna untuk cantum 2 atau lebih permukaan bahan yang berunsur kayu. Ingat kalau perekat kayu memang khas untuk kayu. Ada 4 jenis. Cikgu tak mahu sebut kan? Sekejap lagi tergeliat lidah kita. Dia ada, kita sebut yang singkatan je, UF, MF, PF, PRF. Urea formaldehyde, melamine formaldehyde, phenyl formaldehyde, phenyl resorcinol formaldehyde. Kita sebut yang singkatan ni saja. Yang pastinya dia perekat kayu dan pistol ni dia digunakan untuk mencantum bahan lah. Yang ketiga, super glue, sama juga untuk mencantum permukaan pelbagai bahan mockup seperti plastik, fabrik, mounting board dan kayu. Yang ni memang dia merekat dengan kuat lah. Kemudian gum pipe PVC. Ni adalah bentuk dia. Gum pipe PVC ataupun kita panggil dia semen pelarut. Apa fungsi dia? Fungsi dia untuk menyambung mockup atau model yang menggunakan pipe PVC tidak berulir. Jadi kalau kamu nak sambungkan pipe PVC, kamu tak boleh guna super glue. Kamu tak boleh guna hot glue gun. Kena guna gum pipe PVC. Kena guna gum yang khas untuk pipe. Kalau kamu guna super glue, dia takkan cantum tau. Dia takkan lekat. Sebab tu kita guna gum yang khas untuk pipe PVC. Dan gum ni dia terdapat dalam bentuk cair dan dijual dalam tin pelbagai saiz lah. Dia ada banyak saiz. Dan yang terakhir, yang kelima, benang dan jarum. Yang ni mestinya digunakan untuk bahan fabrik. Benang ni fungsi dia untuk mencantum serta menghasilkan corak yang menarik. Dan kamu pun tahu kan, benang, jarum dia ada banyak saiz. Dia ada banyak saiz yang dijual dekat pasaran. Jarum ni dia ada banyak saiz lah. Dia ada panjang dia ada lubang dia besar mana, semua tu kan. Benang pun dia ada banyak saiz dan warna. Jadi itu saja kelas kita untuk hari ini. Untuk latihan, cikgu akan bagi. Kita akan buat dalam Sokratif. Semua tak pernah buat lagi kan. Tak apa, kita buat latihan dalam Sokratif. Tak apa, sekejap lagi cikgu bagi arahan dia. Jadi itu saja kelas kita untuk hari ini. Assalamualaikum.